Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi syukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita meneruskan bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih lagi dalam bab yang ke-6, masuk ke bab yang baru, faslun fi qiraati bil ajamiyah. Bacaan Al-Quran, isu bacaan Al-Quran bukan dengan bahasa Arab. Boleh tak nak baca Al-Quran tapi terjemahan? Okey. Jadi Imam Nawawi sebutkan kat sini, kita masuk terus. La tajuzu qiraatul Qur'ani bil ajamiyati. Tak boleh, tak dibenarkan membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Maknanya kalau kita baca terjemahan dan kita anggap itu bacaan Al-Quran, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maksud kita baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tak. Baca terjemahan sebab nak faham makna, itu cerita lain lah. Sekarang ni kita anggap kita tengah baca Al-Quran dengan terjemahan semata-mata. Dilarang. La tajuzu qiraatul Qur'ani bil ajamiyah. Sawa'un ahsanal arabiyyata am lam yuhsinha. Tak kisahlah sama ada orang tu pandai bahasa Arab atau tak pandai bahasa Arab, dia tetap tak boleh baca Quran hanya dengan terjemahan. Okey. Dia maknanya bila dia baca terjemahan tu, niat dia, aku tengah baca Quran. Okey. Sawa'un kana fi salati am fi ghairiha. Tak kisahlah dalam solat atau luar solat. Fa in qara'a biha fi salati, kalau pergi baca juga dalam solat, lam tasihha salatuhu, solat tak sah. Okey. Hadza madhhabuna wa madhhabu Malikin wa Ahmad wa Dawud wa Abi Bakr ibn al-Munziri. Ini pandangan mazhab kami, mazhab Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, okey, Daud bin Ali bin Khalaf al-Asbahani dan Abu Bakar ibn Munzir. Okey. Ada upgrade mikrofon ke? Speaker macam rasa macam lagi kuat daripada sebelum ni. Ha? Tak ada? Pasal orang tak ramai. Okey. Okey. Seterusnya Abu Hanifah kata, okey, Abu Hanifah menyebutkan yajuzu zalika wa tasihhu bihi salah. Okey, ini benda yang mazhab Hanafi akan ada keunikan, iaitu dikata boleh kalau baca dalam solat dengan bahasa selain bahasa Arab. Dia ada letakkan syarat-syarat dah. Abu Yusuf dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, student Abu Hanifah, dua syekh besar dalam mazhab Hanafi yang merupakan student pada Abu Hanifah. Yajuzu zalika liman lam yuhsinil arabiyyata. Boleh tu untuk orang yang memang tak boleh nak baca Arab. Orang yang tak boleh nak baca Arab dalam solat, maka dia boleh untuk baca terjemahan. Okey, bacaan maknanya baca dengan bahasa lain. Wala yajuzu liman yuhsinuha. Tapi untuk orang yang boleh baca Arab, boleh sebut Arab, maka tak dibenarkan. Jadi Qadi Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Syaibani, mereka sama-sama memahami bila Abu Hanifah cakap boleh tu, boleh untuk mereka yang tidak menguasai bahasa Arab, tak boleh nak membaca Arab. Seterusnya adalah isu bacaan dengan riwayat qiraat yang berbeza. Boleh tak? Sebab bacaan yang kita sedang baca sekarang ni adalah daripada qiraat Hafs an Asim, riwayat Hafs an Asim. Okey, so yang kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Riwayat lain qiraatnya sebut maliki yaumiddin. Dia tak ada mat tu. Sama juga bila dia sebutkan
Siratal ladzina an'amta alaihim. So, dua qiraat lain sebut si dengan sin. Siratal ladzina. Dan satu lagi sebut dhiratal ladzina dengan dha. Semua bacaan yang sah. Okey. Kalau macam kami kat UIA, sebab akan ada imam-imam yang bacaan qiraat lain, orang Melayu, okey, lecturer tilawah, departmen tilawah. So memang dia menguasai 10 qiraat, ada sebagai ustaz 13 qiraat. Jadi biasa kalau sebelum, contoh bulan Ramadan ni tarawih, jadi dia akan bagi tahu awal, okey, saya akan baca qiraat Warash ke Qalun ke, disebutlah nama-nama. Jadi contohnya masa Fatihahnya lah. So dia dah sebut Ziratal ladzina an'amta alaihimu. Alaihim dia alaihimu. Tiba-tiba ada yang mufarakah. Ada yang mufarakah solat. Dia solat sendiri lepas tu. Sebab dia tak pernah dengar. Okay, sebab biasa kalau tarawih ni kadang-kadang ada orang luar. Atau kalau kebetulan Ramadan dia masih awal SEM, jadi ada budak-budak yang baru masuk UIA. Jadi diorang tak tahu. Bila diorang farakah tu barulah kebetulan keluar dekat WhatsApp, dia tanya kat imam tadi betul ke dia baca tu? Kan kalau salah baca kan mana boleh ikut imam macam tu, batal solat kan. Tapi dia tak perasan, orang majoriti tak berhenti pun. Tapi adalah beberapa orang yang berhenti. Okey. Sebab apa? Sebab pendedahan tentang qiraat ini sangat kurang. Okey, yang mana saya pun maknanya bila sambung belajar dan seumpamanya belajar bahasa Arab, baru nampak rupanya ada isu qiraat ni, baca-baca lain-lain. Sebab kita dalam kepala bila membesar daripada kecil lagi, semua orang dah cakap Quran tu satu. Kalau ubah perkataan akan ubah maksud, maknanya tak akan ada bentuk-bentuk yang lain. Tapi bila berlaku pendedahan tentang adanya qiraat-qiraat, ada beza baca. Okey, jadi macam mana ni? Kan kalau ada berubah bunyi, berubah baris ke, semua jadi berubah makna. Rupanya bila dah dikaji, okey, jadi contoh pembincangan dalam ulum Quran yang ni kena maknanya pembincangan dia memang rujukannya beza pula. Tapi dalam ulum Quran dia bincangkan ada dua perkara. Dia mic ni macam hilang-hilang kejap, perasan? Macam tu, okey. So tentang 7 huruf dipanggil sab'atu ahruf dengan qiraat. Okey. Jadi dua topik ni akan jadi perbincangan hangat. Okey, sebab apa? Sebab biasanya ramai student yang tak tahu rupanya ada variasi bacaan yang memang daripada zaman Nabi lagi. Maknanya alhamdulillahirabbil alamin, yang Maliki Yaumiddin tu memang ada masa Nabi baca Maliki Yaumiddin, dan memang ada masa Nabi baca Maliki Yaumiddin. Memang ada masa Nabi baca Siratal ladzina, dan memang ada masa Nabi baca Siratal ladzina, dan memang ada masa Nabi baca Dhiratal ladzina. Dan sahabat-sahabat ada yang baca macam ni, ada yang macam ni, ada macam ni. Sebab ada banyak. Salah satu sebabnya kerana mereka baru masuk Islam dalam keadaan mereka sangat pekat dengan dialek mereka masing-masing. Okey. Kalau saya terbayang contohnya yang mudah dalam bab ni, ramai je maknanya kadang-kadang yang walaupun dah lama dia datang KL daripada Kelantan, tapi KL tak melekat. Bahasa Kelantan tu sampai ke Sudah. Ada kan? Ada orang macam tu. Bahasa KL tu tak melekat kat dia. Walaupun dia dengar orang cakap dia balas balik, dia kecek Kelantan kok. Sebab apa? Sebab orang Arab lagi pekat bab tu. Bab bahasa dia orang lagi pekat. Sebab tu sampaikan Nabi minta kepada Jibril untuk minta kepada Allah beri keringanan supaya ada perkataan-perkataan yang dia orang lebih biasa dibolehkan untuk baca dengan perkataan-perkataan yang lain. Okey. Jadi kalau dekat orang KL panggil basikal, jadi kat orang utara panggil gerek lah. Sebab dia benda yang sama. Jadi bila ini saya mudahkan tahu sebab bincangan dia sebenarnya panjang. Jadi bila kita ringkaskan balik, rupanya walaupun ada kiraat-kiraat berbeza, walaupun sebutannya bunyinya berbeza,
Allahu nuru samawati wal ard. Ibnu Katsir dalam tafsir disebut, qiraat lain menyebutkan Allahu nawwara samawati wal ard. Ada qiraat Allahu munawwiru samawati wal ard. Dan semua itu saling melengkapi, memberi maksud Allah yang membuat cahaya, menciptakan cahaya untuk menerangi langit dan bumi. Bukan Allah sama dengan cahaya. Jadi, perbezaan-perbezaan itu tidak mengubah makna utama. Malah dia akan saling melengkapi dan mendukung makna yang umum yang sedang dibawa oleh setiap ayat-ayat Al-Quran tu. Jadi tak akan istilahnya berlaku percanggahan, qiraat ni cakap halal, qiraat ni cakap haram. Tak mungkin. Okey, bila ada perbezaan tu sama ada membawa makna yang umum yang sama atau saling mendukung antara satu sama lain. Perbezaan-perbezaan tu. Jadi ini kena tak ada cara lain. Bagi saya kalau nak dicadangkan adalah ia perlu didedahkan dari awal. Pendedahan tentang ilmu Al-Quran itu bukan pendedahan yang kena tunggu dah masuk dekat madrasah ke masuk buat pondok-pondok ke degree baru nak ditunjukkan. Ia perlu didedahkan dengan lebih awal. Okey, sebab hakikat isu telo ataupun apa ni ketidakmampuan sebahagian orang sebut ni, ada orang mampu sebut macam ni. Sebenarnya Al-Quran dah raikan daripada awal lagi dengan perbezaan qiraat. Okey, dengan perbezaan qiraat. Tapi Allah takdirkan qiraat-qiraat tu walaupun kalau yang betul-betul diiktiraf dari sudut susunan silibus dia ada 13. Okey, ada 13 qiraat. Dan yang popular, okey, yang popular, yang tersebar, yang mana silibus dia kukuh dan pelajar-pelajarnya banyak menyebarkan, iaitu riwayat yang kita dok baca Hafs an Asim, kerana musal-musal yang kita pakai semua daripada Saudi, okey, yang mana diorang pun pakai bacakan riwayat Hafs an Asim juga. Okey, Hafs nama student, Asim cikgu dia. So qiraat tu Asim punya. Dan dia ada dua student, Hafs dengan seorang lagi saya tak ingat. So jadi yang kita selalu baca adalah riwayat Hafs an Asim daripada Asim guru. So jadi yang Imam Nawawi nak dedahkan dekat sini iaitu apa hukum isu membaca Al-Quran dengan qiraat-qiraat yang berbeza. Dan dia terus sebut ni zaman Imam Nawawi, dia bagi tahu wa tajuzu qiraatul Qur'ani bil qiraati sab' al mujma'i alaihi. Dibenarkan membaca Al-Quran dengan qiraat-qiraat 7 yang utama yang disepakati. Dan ingat, perbezaan qiraat ini bukan bermaksud kalau kita baca Fatihah tu maknanya ada 7 versi Fatihah. Tak. Hanya pada perkataan-perkataan tertentu. Jadi seolah-olah kalau kita dengar orang tu baca Fatihah, memang kita tahu itu Fatihah. Sebab kita nampak majoriti perkataan yang kita dengar tu sama. Majoritinya sama. Cuma dekat Maliki Yaumiddin, dekat Ihdinas Siratal Mustaqim, okey, Ihdinas Siratal Mustaqim, dekat alaihim atau alaihimu. Okey, so hanya sebahagian kecil. Samalah pergi kat surah-surah lain. Okey, kita baca wadduha, dia baca wadduha. Walaili idza saja. Okey, itu bukan main-main. Jangan orang tak biasa dengar cakap apa hal imam ni main-main pergi baca. Ini bukan main-main. Memang ada bacaan macam tu. Dan habis tu yang kita baca selama ni macam mana? Yang kita baca betul, yang dia baca pun betul. Oh, ada banyak cara baca ke? 2. Okey, kalau setakat tu yang tu 2 lah. Ada yang 3. Boleh je buka YouTube, cari qiraat surah Al-Fatihah. Ada yang tunjukkan versi-versi bacaan tu. Okey, jadi biasakan dengar dan menyebabkan kita pergi mana-mana kalau ada orang sebut, kalau orang pergi baca tu kita tahu ni qiraat lain lah. Okey, melainkan orang tu sebenarnya tak erti baca Fatihah. Jadi baca pantai je. Kita duk ingat qiraat lain. Solat kita sah, solat dia yang tak sah sebab kita tak tahu. Okay, kita pun bukannya pakar qiraat nak tahu semua bunyi ni bacaan apa semua kan. Jadi kalau orang sebenarnya salah baca, dia bukan baca qiraat apa pun tapi kono nak tunjuk erti qiraat ke apa, solat dia tak sah. Okey, solat dia tak sah.
Kita dalam keadaan tak tahu, maka kita maknanya kita dimaafkan dalam keadaan kita tak tahu. Okey. So ada faedah tak untuk tak tahu qiraat? Ada faedah, selamat solat kita. Dari satu sudut. Okey. Dan Imam Nawawi sambung wala yajuzu bi ghairi sab'i, dan tak boleh baca qiraat selain qiraat yang 7 ni yang tak mutawatir. Okey. So ni ulama-ulama yang dah klasifikan. Dan siapa yang akan sibuk nak tahu yang mana okey, yang mana tak okey, mereka yang belajar qiraat. Jadi serahkan urusan tu pada diorang. Kita dapat ilmu ni maknanya kita tahu ada qiraat-qiraat dan ada hukum hakam berkait dengannya. Ada hukum hakam berkait dengannya. Okey. Jadi qiraat yang disepakati boleh baca, qiraat yang tak disepakati, yang tak mutawatir, apatah lagi qiraat yang dipanggil syadz. Wala birriwayati asyadzatil manqulati anil qurra'is sab'ah. Begitu juga qiraat-qiraat yang syadz. Dan macam mana diorang nilai satu qiraat itu sebagai qiraat yang makbul atau mutawatir? 3. Okey. Jadi dalam buku-buku kitab-kitab ulum Quran dia akan highlightkan 3 syarat. Dia pertama bertepatan dengan bahasa Arab. Kedua, bertepatan dengan tulisan salah satu mushaf yang Uthman arahkan untuk ditulis. Okey, dan ketiga mesti diriwayatkan secara mutawatir. Okey, 3 tadi tu. So ini yang direkodkan dalam rujukan-rujukan ulum Quran. Okey, kebetulan seminggu ni memang duk ulang kaji ulum Quran dengan student-student UAE sebab diorang Jumaat ni exam ulum Quran. Okey, dan antara benda yang baru je lepas baca isu qiraat ni lah. Okey, baru semalam dengan hari Ahad dengan semalam Isnin. Okey, habis satu hari duduk kat masjid je dengan diorang, dan kita orang cover 2 topik 7 huruf dengan qiraat. Apa pun, so dia dah sebutkan tadi tu, maknanya qiraat 7 yang disepakati dan mutawatir, maka itu boleh dibaca. Wa sayati fil babis sabi' insyaallah taala bayanu ittifaqil fuqaha'i ala istitabati man qara'a istitabati man aqra'a bisyawadhi au qara'a biha. Nanti kat bab 7 Imam Nawawi sebut, nanti dia akan sebutkan penjelasan tentang kesepakatan ulama fiqh menuntut untuk bertaubat kepada orang yang mengajarkan qiraat yang syadz, qiraat yang bercanggah, qiraat yang tak mutawatir. Sama ada dia ajar atau dia pergi baca, dia jadi imam ke dia baca depan orang. Jadi sampaikan diminta untuk bertaubat. Okey, mesti ulama fiqh sebut sepakat mesti minta dia bertaubat kerana itu kesalahan yang besar. Kenapa? Kerana bacaan-bacaan yang tak mutawatir, yang bukan qiraat 7 ni sebenarnya bukan Quran. Maka tak sah kalau dibacakan dalam salat. Wa qala ashabuna wa ghairuhum, dan ulama-ulama mazhab kami dan selainnya menyebutkan lau qara'a bisyawadhi fi salati, kalau ada yang baca riwayat yang syadz dalam solat, batalat salatuhu, solat dia batal. In kana aliman, kalau dia ni tahu yang dia baca itu adalah qiraat syadz. Okey, perkataan dia syadz. Syadz ni dalam bahasa Arab maksudnya bercanggah dengan yang betul, bercanggah dengan yang sahih. Wa in kana jahilan, tapi kalau dia tak tahu, rupanya yang dibaca itu sebenarnya qiraat yang tak sah, yang tak mutawatir, lam tabtul. Okey, solat tak batal, walam tuhsab lahu tilkal qiraati, tapi bacaan tu tak ada nilai apa-apa, dia tak dapat pahala. Okey, solat sah, nasib baiklah. Okey, kalau jahil, kalau tak tahu. Waqad naqala al-Imam Abu Umar Ibn Abdul Barr al-Hafidh ijma' al-muslimin ala annahu la tajuzul qira'atu bisyadz. Ibn Abdul Barr menukilkan ijma' ulama Islam mengatakan tidak boleh baca qiraat yang syadz.
wa annahu la yusalla khalfa man yaqra'u biha. Tak boleh solat belakang orang yang baca dengan qiraat syadz. Ini kes tahulah, maknanya yang jadi makmum pun orang tahu qiraat, yang imam pun orang tahu qiraat, tapi degil nak baca juga yang syadz. Itu isu ni berlaku. Kita yang tak tahu, tak apa, fokus je solat. Okey, jangan pula sibuk-sibuk entah-entah dia baca qiraat syadz kot. Entah-entah, tak payah. Itu hanya panggil tanattu', maknanya memberat-beratkan urusan yang bukan kita punya urusan. Okey, habis tu buat apa baca? Sebab disebut dalam kitab. Kita baca, disebutkan, Imam Nawawi sebut, kita baca sampai nanti Allah buka peluang-peluang, kita kenal pula qiraat apa, dan kita boleh detect pula bacaan-bacaan qiraat. Masa tu terpakailah apa yang Imam Nawawi sebutkan kepada kita. Qala ulama menyebutkan, man qara'a asyadza in kana jahilan bihi aw bi tahrimihi urrifa dhalika. Okey, kalau ada orang pergi baca qiraat yang syadz dalam keadaan dia jahil. Okey, dia jahil, dia tak tahu itu rupanya qiraat yang syadz. Atau kedua, dia tahu qiraat syadz tapi dia tak tahu ianya dilarang. Oi, kuat hujan. Okey, dia tak tahu ianya dilarang. Urifa bidzalika, makna apa? Kena ada orang bagi tahu dia. Dakwah. Kena ada orang bagi tahu dia qiraat ini syadz. Qiraat ni tak boleh dibaca. Kalau dah diberitahu, okey, tak kisahlah sebab degil ke, tak faham juga ke apa ke, ada ilaihi, dia ulang lagi perbuatan tu. Okey, atau au kana aliman bihi, atau memang dia sebenarnya tahu itu qiraat syadz dan tak boleh, uzira ta'ziran balighan, dia kena ta'zir, dihukum ta'zir berdasarkan ketetapan pemerintah dengan hukuman yang berat, ila ayyantahiya an dhalika, sehingga dia berhenti baca qiraat syadz. Okey, mau degil sungguh lah kot. Wa yajibu ala kulli mutamakkinin minal inkari alaihi wa man'ihi al-inkar wal man'u. Wajib siapa saja yang sebenarnya ada kekuatan, kemampuan untuk mengingkari dan menghalang, maka dia wajib halang, tegur, bagi tahu tak boleh, awak tak boleh baca dengan bacaan ni. Okey, ni bacaan ni bukan bacaan yang mutawatir. Okey. Seterusnya Imam Nawawi sebut, kuat hujan ni, tapi suara saya masih jelas ke? Masih ya? Idza btada'a bi qiraati ahadil qurra'i. Jadi kalau dia pilih mana-mana qiraat-qiraat, okey, dia baca qiraat Qalun, dia baca qiraat Warash, okey, fayam bagi ayastamirra 'ala al-qiraati biha madama al-kalamu murtabitan. Maka dia kena konsisten dengan satu jenis qiraat selama mana apa yang dia baca tu masih berkait antara satu sama lain. Okey, yang ni tak ada cara lain kecuali kena tahu bahasa Arab. Okey, dan faham dia punya tadabbur. Jadi dia tahu ayat 1 sampai 5 ni berkait, dan aku tengah baca ayat 1 sampai 5 dia dengan riwayat Qalun, jangan ubah sampai habis ayat 5. Okey, fa idzan qada irtibatuhu, tapi kalau dah terputus kaitan dia, ayat baru ni dah masuk topik baru, perenggan baru, falahu ayyaqra'a bi qiraati ahadin minas sab'ati, maka dia boleh baca qiraat lain. Dia boleh pindah-pindah qiraat kalau topik dia dah bertukar. Okey, yang ni tak ada cara lain kecuali imam tu yang baca tu faham apa yang dia baca. Okey, wal aula dawamuhu alal ula fi hadzal majlisi, yang lebih utama, lebih penting dia kekal dengan satu jenis qiraat sahaja. Itu lebih utama dan mengelakkan kekeliruan. Okey, seterusnya nadbut tartibi, galakan baca ikut tertib mushaf. Galakan baca ikut tertib mushaf.
Okey, qala ulama menyebutkan al-ikhtiyaru ay yaqra'a ala tartibil mushafi. Yang terbaik seseorang itu baca ikut susunan mushaf. Okey, Fatihah, lepas tu Baqarah, lepas tu Ali Imran, lepas tu An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Yang terbaik fayaqra'ul Fatihah, Baqarah, itulah saya sebut tadi. Okey, baca Baqarah, Ali Imran dan selepas itu mengikut susunan. Thumma ma ba'daha ala tartibi wa sawa'un qara'a fi salati aw fi ghairiha. Tak kisahlah dalam solat atau luar solat, yang terbaik susun ikut tertib dalam mushaf. Sehingga kan hatta qala ba'du ashabina, ada ulama-ulama madhab kami menyebutkan, iza qara'a fi raka'atil ula surata kul a'udzu bi rabbin nas. Okey, kalau masa rakaat pertama lepas Fatihah dia baca kul a'udzu bi rabbin nas, dan dalam Al-Quran kul a'udzu bi rabbin nas adalah surah yang terakhir. Kalau nak ikut susunan kena U-turn balik. Okey, kena U-turn balik. So U-turn lepas Fatihah, lepas tu kena baca Al-Baqarah. Habis kena baca habis ke? Tak dah, tak semesti baca sampai habis menangis. Okey, paling tidak ambil lah alif lam mim dari kitabul raiba fihi tu kan. Okey, ambil lah 3 atau 4 ayat awal tu. Jadi dia sambung rakaat kedua dengan membaca surah Al-Baqarah selepas Fatihah. Qala ba'du ashabina, ada sebahagian ulama kami menyebutkan, wa yustahabbu idza qara'a suratan an yaqra'a ba'daha allati taliha. Digalakkan kalau dah habis baca satu surah pada satu rakaat, dan kemudian dia sambung dengan surah betul-betul sebelah dia. Okey, surah selepas surah tu. Okey, itu yang terbaik. Wa dalilu hadza, apa dalil dia? Anna tartibal mushafi innama ju'ila hakadha li hikmatin. Okey, dalilnya susunan dalam mushaf ni dijadikan sedemikian kerana ada hikmah. Fayambaghi ayyuhafadha 'alaiha, maka kena jaga susunan tu. Illa fi ma warada syar'u bistithnaihi, kecuali kalau ada hadis atau ada riwayat menceritakan Nabi baca ni dulu baru baca ni, tak ikut susunan. Okey, kita dah baca sebelum ni kes Huzaifah bin Yaman masa dia jadi makmum, Nabi pergi baca Baqarah dulu, lepas tu An-Nisa, lepas tu baru Ali Imran. Okey, tak ikut susunan kan? So maknanya itu kes khusus. Okey, kes khusus. Dan ada yang katakan sebab masa tu Al-Quran belum turun lengkap. Al-Quran belum turun lengkap, menyebabkan apa? Menyebabkan susunan tu belum lagi susunan yang dah final. Okey, belum susunan yang dah final. Okey, mencabar hujan ni. Contoh, dia cakap antara contoh yang tak ikut susunan yang ada dalam riwayat, solat subuh hari Jumaat, yaqra'u fil ula surat as-sajdah atau sajdah, wa fi thaniyati hal ata 'alal insan. Surah sajdah surah ke berapa? Tengoklah kat phone. Berapa? 32. Lepas tu surah Insan, Al-Insan. Betul ke sajdah 32? Dah tak dengar ada orang bercakap. Insan 76, sajadah 32. So tak ada masalah pun. Sebab sajadah memang awal. Oh, dia tak sebelah-sebelah lah. Nak ayat tak sebelah-sebelah, jauh. Okey, walaupun sajadah memang dulu, Al-Insan kemudian, tapi jauh. Okey, sepatutnya kalau nak baca sajadah, lepas tu Al-Ahzab. Okey, habis solat tu 1 jam. Panjang. Okey, ataupun solat Eid, solat raya. Rakaat pertama surah Qaf, rakaat kedua iqtarabatis saah. Okey, surah Qaf surah ke? Bagi hilang ngantuk sikit cari kan.
Surah Qaf surah ke? 50? Alang-alang saya pun edit kat sini. Okey, 50. Lepas tu surah Iqtarabatis Sa'ah, surah apa? Nama surah Al-Qamar. Okey, surah Al-Qamar surah ke? Berapa? 54. Okey, so lompat jugalah. 54. So tu galakan riwayat menyebutkan solat raya rakaat pertama surah Qaf, rakaat kedua surah Al-Qamar. Orang tak datang kan lepas ni solat raya. Dia baca panjang macam ni. Okey. Solat sunat subuh. Solat sunat subuh rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Okey. Yang ni bukan setakat solat subuh je, semua solat dia baca ni. Semua solat dia baca ni. Okey, surah Al-Kafirun yang pertama, surah Al-Ikhlas kedua. Apa masalah surah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas tak sebelah-sebelah? Tak kan? Okey, so surah Al-Kafirun 109. Lepas tu surah An-Nas yang terakhir. Surah Al-Ikhlas, surah An-Nas pula. Okey, surah Al-Ikhlas okey, 114. Okey? Salah. Yang mana? Al-Ikhlas. Okey, An-Nas lain, Al-Ikhlas lain. Okey, surah Al-Ikhlas 112. Okey. Wa raka'atil witri. Okey, dan masa nak solat witir, rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Surah Al-A'la, surah ke berapa? 87. Lepas tu Qul ya ayyuhal kafirun 109 dan rakaat ketiga surah Al-Ikhlas dengan muawwidhataini. So 112 sampai 114. Okey. Walau, kemudian Imam Nawawi sebut, walau khalafal muwalata faqara'a suratan la talil ula aw khalafat tartiba faqara'a suratan thumma qara'a suratan qablaha jaza. Kalau dia tak ikut turutan, dia tak ikut susunan, okey, dia baca surah tu yang lepas tu yang jauh, atau kedua dia langgar susunan. Bila dia dah habis baca surah ni, dia pergi baca surah yang sebelum, dibenarkan. Okey, jaza maknanya yajuz, maknanya boleh, bukanlah salah, bukan berdosa, tak, cuma digalakkan ikut susunan, maka dapat pahala sunat lah ikut susunan. Kalau tak, sebab apa tak? Sebab kita tak hafal sangat semua kan. Okay, dah kebetulan yang ingat masa tu surah kemudian, lepas tu yang rakaat kedua baru saya ingat, tapi surah yang sebelum. So kita ikutlah apa yang kita ingat. Faqad jaa bidzalika atharun kathiratun. Banyaknya riwayat-riwayat yang mendukung, membenarkan untuk kita baca walaupun tak ikut susunan. Seterusnya Imam Nawawi kata lagi, wa qad qara'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi raka'atil ula min as-subhi bil kahfi wa fi thaniyati bi Yusufa. Jadi pernah berlaku kes Umar dalam solat masa rakaat pertama baca surah Al-Kahfi, surah ke 18. Okey, dan rakaat kedua dia patah surah Yusuf, surah ke 12. Okey, semua dia jawab. Okey, 12. Dan tapi ada segelintir ulama waqad kariha jama'atun mukhalafat at-tartibil mushafi. Ada yang memakruhkan, ada sebahagian yang memakruhkan membaca tak ikut susunan dalam mushaf. Okey.
Wa rawa Ibnu Abi Dawud anil Hasani annahu kana yakrahu ay yuqra al-Qur'anu illa ala ta'lifihi fil mushafi. Ibn Abi Dawud meriwayatkan daripada Al-Hasan Al-Basri bahawa dia membenci, tak suka Al-Quran itu dibaca tak ikut susunan dalam mushaf. Okey, maknanya ada ulama yang okey, ada yang tak okey. Okey, dan mereka taklah sampai mengatakan dilarang atau haram dan seumpamanya. Okey, cuma yang kata tak okey maka tak digalakkan, yang kata okey maka digalakkan atau dibenarkan, dibenarkan. Wa bi isnadihi sahihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qila lahu. Ada riwayat dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Mas'ud. Ada orang tanya dia, annahu qila lahu, ada orang tanya dia. Okey, inna fulanan yaqra'ul Qur'ana mankusan. Ada orang pergi baca Al-Quran terbalik. Mangkus ni bacaan dia sama ada satu, dia start baca ayat terakhir dulu, lepas tu dia tarik ke depan, tarik ke depan, atau ada yang kata perkataan tu memang dia pusing. So kalau alhamdulillahirabbil alamin, al-alamin ar-rabb susah. Okey, so dia terbalikkan bacaan. So tapi yang popular mengatakan maknanya dia ambil dulu ghairil maghdubi alaihim waladdallin siratal ladina an'amta alaihim ihdinas siratal mustaqim. Tak boleh. Okey, so dilarang. Sebab tu Ibnu Mas'ud balas cakap zalika mankusul qalb. Itu adalah orang yang hatinya dah terbalik. Hati dia dah terbalik. Wa amma qira'atu suwari min akhiriha ila awwaliha famamnu'un man'an mutaakkidan atau mutaakkadan. Pergi baca surah start daripada hujung sampai awal maka dilarang secara dengan tuntas. Fa innahu yudhibu ba'da durubil i'jaz wa yuzilu hikmata tartibil ayat. Kerana ia menghilangkan nilai mukjizatnya Al-Quran, okey, dan membuang hikmah penyusunan ayat-ayat Al-Quran. Waqad rawa Ibnu Abi Dawud an Ibrahim an-Nakhai al-Imam at-Tabi'i al-Jalil wal Imam Malik ibn Anas annahuma kariha dhalika wa anna Malikan kana ya'ibuhu wa yaqulu hadha azim. Okey, Ibnu Abi Dawud meriwayatkan daripada Ibrahim an-Nakhai dan juga Imam Malik mengatakan yang An-Nakhai, Imam Malik membenci perbuatan tersebut, malah Imam Malik mengecam, okey, mengatakan ini kesalahan yang berat. Adapun wa amma ta'limus sibyani min akhiril mushafi ila awwalihi fahasanun. Tapi kalau pergi ajar budak-budak, nak ajar Quran, nak bagi dia hafal, kita start dengan An-Nas dulu, start dengan Al-Kafirun dulu, start dengan surah-surah pendek dulu. Memanglah kena macam tu. Takkan starting suruh dia hafal Baqarah. Okey, budak-budak. Jadi itu tak ada masalah. Sebab bukannya kita suruh dia baca An-Nas tu dengan ayat terakhir dulu. Minal jinnati wan nas, malikin nas. Tak boleh. Susunan betul. Tapi kita nak ajar yang hujung-hujung dulu tak ada masalah. Sebab tu pendek-pendek. Okey, fahasanun dibenarkan. Laisa hadha min hadzal bab. Ini bukan tangkis. Ini bukan qiraatul mankusah. Okey? Fa inna dzalika qiraatun mutafadilatun fi ayyamin mutaaddidatin. Kerana itu memang bacaan yang diutamakan dalam hari-hari yang tertentu. Ma'a ma fihi min tashilil hafzi alaihim, dalam keadaan itu lagi mudah nak dihafal. Okey, untuk budak-budak. Wallahu a'lam. Mungkin kita boleh ambil lagi satu bab kecil di sini tentang isu baca direct daripada mushaf atau baca daripada hafalan. Mana lagi bagus? Baca tengok mushaf atau hafalan je? Untuk orang yang menghafal terutamanya kan. So mana lagi bagus? Imam Nawawi sebut qiraatul Qur'ani minal mushafi afdal.
baca Quran daripada mushaf, walaupun dia hafal, tengok mushaf lebih afdal minal qiraati an dhahril qalbi, berbanding hanya daripada hafalan. Kenapa? Li'anna an-nadhara fil mushafi ibadatun matlubah. Tengok mushaf itu pun ibadah. Melihat mushaf, tengok tulisan-tulisan ayat Quran itu juga ibadah. Fatajtami'u al-qira'atu wan-nadharu. Jadi terkumpul padanya bacaan dan melihat. Okey, sebab kalau hafalan sahaja, so dia tak tengok apa-apa. So dia semata-mata bacaan. Hakadha qalahu al-qadi Husainun min ashabina wa Abu Hamidin al-Ghazali wa jama'atun min as-salaf. Jadi ni pandangan ulama-ulama. Wa naqala al-Ghazali fil Ihya'i anna kathirina min as-sahabati radhiyallahu anhum kanu yaqra'una min al-mushafi. Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin menyebutkan majoriti para sahabat bila diorang baca Al-Quran, diorang suka tengok mushaf. Okey, sebab masa zaman sahabat, terutamanya lepas dah Uthman kumpulkan tu, diorang ada mushaf banyak. Okey, wa yakrahuna an yakhruja yaumun wa lam yadhuru fil mushafi, dan diorang tak akan rasa sebersalah kalau ada sehari yang diorang tak tengok mushaf. Okey, tak mengaji. Wa rawa Ibnu Abi Dawud al-qira'ata fil mushafi an kathirina min as-salaf wa lam ara fihi khilafan. Begitu juga Ibnu Abi Dawud menyebutkan memang ramai, bukan sangat sahabat, maknanya generasi-generasi salaf seterusnya yang suka baca melihat mushaf. Wa lam ara fihi khilafan, aku tak nampak khilaf. Kalau tengok phone, ada beza tak dengan tengok mushaf yang printed? Dia macam ada cabaran sikit kalau tengok phone, terutama kalau kita lupa tutup data. Sekali keluar notification. Lepas tu bini telefon tengah mengaji. Kacau. Okey. Jadi saya nampak kalau dengan mushaf, maknanya yang fizikal ni, lebih banyak membantu kita fokus berbanding phone. Kadang-kadang kita tak perasan, kita jari kita ni tersentuh sikit, tertukar, terkacau terus. Okey. Jadi eloklah paling tidak dekat dalam kereta tu ada satu yang fizikal ke, dalam beg kita ada satu yang kecil ke. Jadi terutama untuk Ramadan, maka tengok mushaf tu, okey, akan ada keberkatan yang lebih berbanding daripada tengok dekat phone. Disebabkan ada kebarangkalian tinggi gangguan datang. Okey, melainkan kalau yakin, okey, app lain semua dah buang, tinggal Quran je. WhatsApp pun buang, apa pun buang, semata-mata untuk Ramadan. Okey, 27 hari lagi. So jadi kalau macam tu mungkin, so bolehlah biarkanlah sambil tengok phone, tapi yang pasti memang kena, apa orang panggil ni, kena buat airplane mode. Yang ni tak ada orang kacau. Tekan yang ni confirm tak ada orang kacau. Okey. Kecuali kita yang kacau. Sekejap lagi bini aku call, macam mana? Dia call tak masuk-masuk. Okey, anak call minta jemput. Kadang-kadang masalahnya bila kita dah buat macam tu, sampai balik rumah sampai malam, betul lupa. Biar je. Tapi sebenarnya hidup jadi tenang tau. Hidup jadi tenang. Okey, try lah, cubalah. Apa pun, nak menggambarkan yang ada mushaf, baca daripada mushaf itu galakannya lebih kuat. Okey. Walau kila, dan kalau ada orang cakap innahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, dia berbeza ikut orang. Ada orang kalau hafal, boleh jadi dia lebih fokus, okey, melalui hafalan dia. Okey. Dan ada orang sebaliknya. Sebab tu dia bagi tahu kat sini, fatakhtarul qiraah, okey, fil mushafi liman istawa khusyu'uhu wa tadabburuhu fi halatai qiraati fil mushafi wa an zahril qalb. Maka engkau pilihlah bacaan dengan tengok mushaf bagi orang yang khusyuk dan tadabbur dia sama je, sama ada dia tengok mushaf atau dia daripada hafalan. Kalau masa tu tak kisahlah tengok mushaf ke melalui hafalan ke, dua-dua pun dia boleh khusyuk, dia boleh tadabbur, maka tengoklah mushaf lagi baik. Okey.
Dan engkau pilih pula bacaan melalui hafalan sahaja, liman lam yakmul bidzalika khusyu'uhu. Okey, yang mana kalau orang ni tengok mushaf dia tak boleh khusyuk. Dia tak boleh fokus. Dia ada banyak je benda gangguan macam tengok mushaf. Kenapa orang ni ink dia tak betul ni? Apa ketah dia ni kuning sangat ni? Macam-macam lah kacau. Wa yazidu ala khusyu'ihi wa tadabburihi law qara'a minal mushafi. Otak ni. Ini yang kalau dia hafalan dia tak fokus. Sorry, terbalik. Dia cakap tadi kalau dia daripada hafalan dia tak dapat nak khusyuk, tapi kalau tengok baru khusyuk, maka dia tengok daripada mushaf. Lakana hadha qaulan hasanan wa dhahiru anna kalam as-salafi wa fi'lahum mahmulun ala hadha tafsil. Dan zahirnya, okey, perkataan para salaf yang menggalakkan tengok mushaf tu sebab dia tahu tengok mushaf tu lebih mendatangkan khusyuk dan tadabbur. Adapun bagi orang yang kalau tanpa tengok mushaf lebih khusyuk, maka dia buatlah daripada hafalan semata-mata. Okey. Jadi saya rasa kita boleh stop kat situ. Kita akan sambung dengan topik istihbab qiraatil jama'ati. Galakan membaca secara berjemaah. Imam Nawawi cakap. So itu kita akan bincang 2 minggu lagi. Okey, dan kita berhenti di situ. Semoga Allah kurniakan kita kekuatan dan ketulusan dalam usaha kita mendekati Al-Quran. Semoga Allah tambahkan keyakinan kita dengan ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan untuk Al-Quran. Semoga Allah lembutkan hati kita supaya semakin kita dekat dan merasakan kebergantungan kita kepada Al-Quran itu suatu yang tinggi dan kuat. Dan semoga Allah kurniakan dan jadikan Quran itu sebagai pembela kita di akhirat nanti. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.